Baik, jadi ada pendapat ulama yang keras, kata Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi, perempuan tak boleh melihat langsung pada lelaki. Hak aurat, bahagian aurat memang tak boleh dah. Hak bukan aurat pun tak boleh. Kita dah baca dulu kan, saya dah sebut dulu ni. Dia lebih cenderung, Qaradawi lebih cenderung, lebih miring kepada pendapat dalam bab ni, melihat ni pendapat Hanafiyah dan juga Hanabilah. Ini pendapat mazhab Hanafi dan juga Hambali. Syafi'i saya sebut dah, dalam mazhab Syafi'i perempuan tidak dibenarkan melihat lelaki sama ada kepada aurat ataupun kepada bukan aurat tanpa sebab yang munasabah. Maknanya mazhab Syafi'i memang ketat dalam bab memandang. Qaradawi dia tak ambil pendapat Syafi'i, dia ambil Hanabilah dan juga Hanafiyah. Maka dia sebut al-mutasyaddidin di sini tu dia fokus kepada mazhab Syafi'i lah sebenarnya. Nah, tak boleh lihat langsung. Kecuali ada sebab-sebab yang boleh melihat. Jadi kita pun kalau nak ikut hak ni, hak betul-betul pure Syafi'i, memang kita pun tak boleh buat apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah Maghrib kita pada malam ini. Kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi. Dan kita masih menyambung tajuk bagaimana perempuan mengelakkan diri dari batasan tabarruj. Tabarruj ialah mendedahkan perhiasan. Baik, kita sambung muka surat 296. Betul tak? Tak bawah sekali ke apa? 296 yang bawah sekali lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wanita muslimah hendaklah bersopan santun dalam perjalanan. Maknanya waktu dia berjalan, cara dia berjalan tu, dan dalam bicaranya waktu dia bercakap, berbicara, menjauhi minat orang dalam segala gerak-geri badannya. Dia kena cuba menjauhkan diri daripada dia tu menjadi tarikan orang. Sama ada cara cakap, sama ada cara dia berjalan, ataupun cara dia berpakaian. Dia kena cari jalan orang tak tengok dia. Cari jalan untuk tidak dijadikan sebagai satu tarikan kepada lelaki ajnabi. Itu perempuan muslimah. Dia bukan jenis bertabarruj, keluar untuk menarik perhatian lelaki, tidak. Dia keluar rumah untuk pekerjaan tertentu, untuk hajat tertentu, dan dia kena elak diri daripada menjadi tumpuan mata lelaki-lelaki yang asing, yang bukan mahram dia. Itu yang perlu ada. Cara nak elakkan diri daripada bertabarruj tu. Menjauhi minat orang dalam segala gerak-geri badannya dan penonjolan wajahnya, kerana sikapnya yang bergaya dan menggoda itu adalah tabiat perempuan pelacur. Tabiat perempuan pelacur suka untuk
menjadikan tubuh badan dia sebagai tarikan lelaki. Kalau perempuan muslimah buat macam tu, samalah macam perempuan pelacur. Dan bukan dari tingkah laku wanita muslimah. Baik, kita tengok beberapa ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan inilah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala takhda'na bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad. Dia ambil gantung situ je ayat tu. Mana? Ayat sebelum tu, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. In taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Itu penuh, ayat penuh. Nak buat teks khutbah Jumaat kena penuh. Kalau ayat tu kita bawa satu je lah. Nah, sebab rukun khutbah Jumaat dia kena ada sekurang-kurang satu ayat Quran yang penuh. Tak boleh main gantung gitu, tak boleh main petik-petik itu, tak boleh. Kecuali ada ayat lain yang kita bawa penuh. Macam tu. Kalau semua main macam ni tak sah khutbah Jumaat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang diambil pada mula ni, ya nisa an-nabi, wahai isteri-isteri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa. Kamu tidak sama dengan perempuan-perempuan biasa. Kamu tu taraf dia, perempuan adalah isteri Nabi, taraf kamu tidak sama dengan perempuan biasa yang bukan isteri Nabi. Ini taqaitunna. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qaul. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Ditujukan kepada isteri Nabi dan juga isteri kita dan juga anak-anak kita. Selagi tidak ada nas yang menunjukkan hanya ditujukan kepada isteri Nabi, terpakai untuk semua. Nah, ayat Quran ialah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dia umum lafaz dia, bukan dengan sebab turun sahaja. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka perempuan, isteri Nabi juga isteri kita, anak-anak perempuan kita dilarang bercakap dengan lemah lembut dengan lelaki asing, dengan bukan mahram dia, bukan bapa dia, bukan adik dia, bukan abang dia, bukan pak nakan dia, bukan suami dia yang bukan mahram. Dia tak boleh cakap lembut. Dia kena juga kau, faham? Tak boleh saja kau. Dia tak boleh cakap yang lembut macam nak menggoda, tak boleh. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab apa? Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Penyakit nafsu syahwat. Pokok penyakit nafsu syahwat yang bergelora dalam hati ni bukan boleh dengar perempuan cakap lembut. Nah, dia siap, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia akan cubalah. Dia akan cuba sedaya upaya dia. Kalau aku tak boleh, hampa pun tak boleh. Tu. Jadi tak boleh. Sebab itulah kita perempuan dilarang untuk melunakkan suara di hadapan lelaki yang bukan mahram dia. Sebab lelaki ini kita tak tahu dia punya dalaman dia. Allah cipta dia tahu. Dia mencipta lelaki, bukan mereka cipta tu. Bila dia cipta dia tahu lah. Dia yang bagi nafsu itu kepada manusia, dia tahu. Maka dia yang maha tahu ini bagi tahu kita seluruhnya. Kalau perempuan jangan cakap yang lembut, yang lunak di hadapan lelaki asing. Kerana lelaki dia ada satu perasaan, dia ada nafsu yang ganas. Nah, yang dia boleh menyebabkan perempuan tadi dalam bahaya. Tak boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab ada penyakit dalam hati ini. Manusia ini berpenyakit. Fi qulubihim marad. Pada hati manusia itu ada penyakit, lebih-lebih lagi zaman kita ni memang penyakit. Sebab tu kita kena mengaji kitab penawar bagi hati. Nah, zaman Nabi tak ada lah kitab tu. Kitab tu ditulis oleh ulama untuk membantu kita macam mana kita nak jaga hati. Ulama kita tulis kitab kecil Abdul Qadir Al-Mandili. Nah, penawar bagi hati baca. Macam mana kita nak menjaga hati supaya tidak berpenyakit ni. Sebab hati berpenyakit
Tak boleh masuk syurga. Lau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, la yanfa'u malun wala banun. Harta kita banyak mana pun, anak kita ramai tara mana pun, hebat-hebat tara mana pun atas dunia, la yanfa'. Tidak boleh memberi faedah kepada kita, tidak boleh memberi apa-apa pun pada kita, tak boleh selamat apa-apa pun. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sihat. Hati berpenyakit tak selamat, tuan-tuan. Nah, hati yang sihat sahaja selamat. Maka kita mesti menyihatkan hati kita. Bukan saja menyihatkan tubuh dengan berjoging dan sebagainya, tapi hati tidak disihatkan. Hati yang rohani. Hati yang rohani itu, yang fizikal pun kena sihat, tak sihat jadi penyakit kuning dan sebagainya berpunca daripada hati. Hepatitis B. Hati. Nah, dan itu fizikal, tak seketul. Tapi yang roh ini perlu diberi sihat, yang itulah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi banyak manusia, majoriti, hati dia sakit. Siapa beritahu? Allah. Sebab tu dia kata jangan cakap lembut kepada lelaki asing. Nah, sebab hati mereka ada penyakit yang sangat bahaya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Ayat tu ada sambung. Nah, wa qulna qawlan ma'rufa. Dan hendaklah mereka, yakni isteri-isteri Nabi, bercakap dengan qawlan ma'rufa, percakapan yang baik. Percakapan yang baik bukan melembutkan suara, bukan melunakkan suara, tapi sopan. Qawlan ma'rufa, sopan. Sopan tak apa. Cakap sopan biasa je, jangan lembutkan suara. Cuba contoh sekali lembut suara. Aku nak contoh pun tak reti, sebab aku lelaki. Tapi bos suruh tak? Bos. Bos suruh, majikan suruh, kamu duduk depan kaunter ni, kena cakap lembut lah dengan orang. Bos kata gitu. Bercakap tu sampai peringkat orang boleh tertarik dengan syarikat kita ni. Jangan duduk cakap kasar-kasar, hampa duduk di kaunter depan tu. Panggil orang dengan penuh manja, dengan lembutkan suara. Bos kata dalam meeting. Bos tahap bahagian angkat telefon tu, kena cakap lembut, selembut-lembutnya. Tu dia bos. Kena ikut ke dah? No, la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bab maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata jangan cakap lembut dengan lelaki asing, hang pi cakap lembut ikut bos hang. Bos dengan Allah siapa lebih hebat? Letak jawatan. Pi kerja lain lah. Kerja hak tak perlu cakap lembut, hak jadi jekah-jekah. Itu. Kan payah mana? Duk gagah buat apa benar-benar haram ni, tuan-tuan. Tak ada kerja lain ke? Tidakkah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Kamu boleh berhijrah di mana-mana saja. Kamu boleh buat pilihan, cari kerja lain, bukan kerja-kerja yang boleh melembutkan suara, nak layan orang. Kamu perempuan tidak layak. Qaulan ma'rufa, perkataan yang sopan sahaja tanpa melunakkan suara. Ulama sebut lunak suara, lembut suara untuk suami sahaja. Dengan suami dia garang tak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan suami jekah-jekah. Di pejabat Allah, pijak semut tak hati. Semut payah nak hati, kita pijak dia kecil. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi jangan kita balik kok orang panggil. Di pejabat dengan bos dia, dengan kawan-kawan cakap lembut, lunak. Balik rumah, masak sini ya. Kasak berbenar. Patut dengan suami itu dia lembut. Dengan orang luar dia sopan saja, tidaklah tengking, sopan saja, tak boleh lunak lembut dengan suami saja. Hak ni payah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bos dia ikut, Quran dia langgar. Tu panggil baca Quran, hanya baca Quran sahaja tapi tidak mengamalkan hukum hakam yang ada dalam Quran. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, di perempuan tak bolehlah melunakkan suara. Kalau dia buat macam tu termasuk dalam tabarruj yang haram tadi. Maka haram perempuan
melunakkan suara, melembutkan suara kepada lelaki yang bukan mahram ataupun lelaki ajnabi. Selesai itu. Nah. Baik, seterusnya, jangan sekali-kali wanita muslimah itu sengaja menarik perhatian lelaki kepada apa yang disembunyikan dari perhiasan dirinya dengan memakai apa jua wangian atau memakai benda-benda yang berbunyi dalam rentak langkah kakinya atau seumpamanya. Dia nak masuk pula tentang minyak wangi. Minyak wangi ini di antara perhiasan. Dia tidak boleh menzahirkannya. Nah, nanti kita bincang macam mana menzahirkan minyak wangi ini. Kemudian dari segi apa-apa yang ada di tubuh, dia tidak boleh menggerakkan sehingga boleh berbunyi, dan bunyi itu boleh menarik perhatian lelaki. Itu secara umum. Maka dia bawa firman Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur tentang hukum hakam lah. Surah An-Nur ni macam-macam dah sana. Boleh tuan-tuan boleh baca. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah mereka perempuan. Mereka sini perempuan, yadribna perempuan. Lelaki yadribu. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Bila hentak kaki bunyi. Apa dia bunyi? Tengok ulama bahas di bawah. Baik, kata Ibnu Katsir ni, Imam Al-Qardawi, Syekh Al-Qardawi ambil pendapat Ibnu Katsir dan tafsir dia. Pada zaman jahiliyah, zaman 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. 150 tahun sehinggalah lahir Nabi. Jahiliyah. Apabila seorang wanita itu berjalan dengan menghentak-hentak kaki, dia berjalan, dia akan hentak kaki dia, cara berjalan tu, supaya menarik perhatian orang ramai. Tujuan dia untuk menarik perhatian tu, agar mereka memperdengarkan gelang kakinya. Dia pakai gelang kaki hak ada loceng, bunyi kering 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 kering. Cik Nasir agak siapa suka pakai jenis tu? Siapa pakai jenis gelang kaki? Bini Cik Nasir? Jengkring. Marah Nabi balik gunting buah malam ni. Hindustan. Tengok Hindustan. Oh, minat Hindustan. Hidung macam Hindustan tak Cik Nasir? Cik Nasir kata aku kenal lagi malam ni. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, dia ni pakai gelang kaki. Bila dia goyang kering, nak bagi orang dengar dan tarik perhatian lelaki melihat kepada dia. Bila bunyi itu orang lihatlah. Dia boleh menarik perhatian. Manusia ni bukan dengar bunyi. Tengok bunyi. Oh, apa dia ni? Tengok duk solat, tengok. Dia solat hujung kali dekat pintu. Krek. Krek ni lalu. Tu kata bunyi boleh menarik perhatian, sebab tu orang buat music tu. Oh, dia bunyi. Dia tarik perhatian. Nah. Baik, kita pun kalau contoh atas kapal tu kan dia ada pakaian keselamatan, dia ada WC. Atas flight ataupun kapal laut dia ada tu. Kalau kita contoh kapal terpecah dan sebagainya, kita tiup WC. Tu ngorak tu. Tiup WC tarik perhatian orang yang bantu kita. Jadi benar-benar bunyi dia untuk tarik perhatian. Nah, di sekolah waktu rehat pukul 10:30 kering, tu tarik untuk rehat. Pukul 11 kering masuk kelas. Tu loceng-loceng, bunyi-bunyi semua nak tarik perhatian. Dia ada makna-makna tertentu yang orang mendengar tu dia boleh faham bunyi tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi perempuan-perempuan jahiliah bila keluar rumah saja, mereka biasanya akan pakai gelang kaki dan mereka berjalan akan menghentakkan kaki, tujuan untuk lelaki asing melihat kepada dia. Itu cara dia. Nah, perempuan jalan orang panggil. Baik. Maka perbuatan seperti itu boleh menghidupkan khayalan lelaki yang menyimpan gelora nafsu tadi, hak penyakit tu. Gelora nafsu syahwat yang jahat terhadap wanita itu. Perbuatan seperti itu menunjukkan bahawa wanita itu menyimpan niat buruk untuk menarik perhatian dan minat golongan lelaki terhadapnya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Masalah memakai gelang kaki ni boleh ke tidak untuk isteri kita?
untuk anak-anak perempuan kita. Kita memang tak boleh pakai. Kita bukan kata gelang kaki, segala gelang tak boleh pakai. Gelang kaki tak boleh pakai, gelang tangan tak boleh pakai, rantai tak boleh pakai, suban tak boleh pakai. Sebab semua itu adalah perhiasan yang khusus untuk wanita. Dan kita dah baca dulu, lelaki cuma diberi hanya satu perhiasan sahaja, ialah cincin. Itu pun cincin perak, bukan emas, bukan gangsa, pada pendapat yang kuat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi isteri kita ni bolehkah pakai gelang kaki? Perempuan boleh pakai. Gelang tangan dia boleh pakai, gelang kaki pun dia boleh pakai. Baik, kalau isteri kita nak pakai gelang kaki sebab dia minat Juhi Chawla. Kenal Juhi Chawla? Mahal tak kenal. Kena Siti Nurhaliza. Dia nak ikut artis pujaan dia. Maka dia pun pakai gelang kaki hak ada loceng bunyi kreng 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 kreng. Baik, kalau tengok tujuan apa dia pakai, sebab ayat ni sebut dia tujuan untuk menarik perhatian lelaki asing. Makna kalau dia pakai bukan dengan tujuan menarik perhatian, sekurang-kurang makruh di luar. Dia pakai tu memang dia nak pakai, bukan tujuan nak tarik perhatian lelaki, tak. Cuma memang dia nak pakai gelang kaki tu. Itu paling ringan makruh, sebab bila dia pakai mesti akan menarik perhatian. Bila dia jalan tu mesti bunyi. Bila bunyi Nabi tengok, ingat siapa? Mak sendiri. Baik tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi peringkat dia makruh, jangan pakai kat luar. Dalam rumah boleh. Suami balik rumah, suami masuk mandi, dia pakai gelang kaki. Suami lepas solat asar, kreng 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 kreng, lelaki dah amat tu. Macam Hindustan lari. Tak apa untuk suami, tak apa, tak ada hal. Masalah di luar rumah, kalau dia tidak ada niat untuk menarik perhatian lelaki, maka dia boleh pakai, tapi makruh juga hukum dia. Sebab bila dia jalan mesti bunyi. Bila dia bunyi mesti menarik perhatian lelaki. Walaupun dia tak niat, tapi lelaki mesti tengok dia. Macam tu. Nak selamat dengan pakai di luar, pakai dalam rumah. Gelang kaki hak loceng tu bagi bubuh di leher kucing. Untuk kita mudah cari, panggil miau-miau tak bunyi, kena-kena duduk sini. Kucing jenis, ada jenis dia buat senyap. Kita nak keluar rumah duduk cari taman, comel. Jadi dia buat senyap dalam bilik kita, buka bunyi miau, kita panggil miau-miau, dia tak bunyi. Tapi dia bergerak sikit bunyi kreng. Kita tahu duduk sini. Duduk bawah katil senyap. Pandai dia tak nak duduk luar. Kalau kita tinggal keluar nanti dia berak dalam rumah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka boleh letak di kucing. Ataupun anak-anak kita yang kecil, anak kita umur 3 tahun, 4 tahun, perempuan lah, bukan lelaki pula. Bodoh gitu. Anak perempuan boleh buh gelang kaki. Bila dia berjalan tu dia bunyi. Kalau kita bawa pergi supermarket, terlepas tangan, cari dia mudah bunyi. Kadang-kadang duduk sini. Boleh. Sebab dia, bila dia pakai, dia tidak menarik perhatian lelaki asing. Untuk mengorak dia, budak mengorak kena. Tapi dia kena mengorak dengan orang lain. Taklah siapa dia? Pencolek. Dia tangkap, dia buang gelang kaki, hilang. Tak dengar apa kita. Jadi gitu. Jadi budak-budak yang belum akil balik, yang tidak ada apa-apa, lelaki tengok tak ada masalah apa, tidak ada syarat apa-apa, budak boleh pakai lelaki untuk mudah dikesan kalau dia duduk di mana-mana. Gitu. Baik, tapi kalau sudah dewasa, hukum dia adalah sekurang-kurang kalau dia bukan niat untuk menarik perhatian pun, hukum dia makruh. Harus dalam rumah untuk suami dia saja dan keluarga dia saja yang mahram dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila Quran sebut sesuatu perhiasan, dia tidak fokus pada gelang loceng. Apa-apa sahaja yang dipakai, yang boleh mengeluarkan bunyi dan boleh menarik perhatian, sama. Maka termasuklah kasut tumit tinggi. Macam Nabi ni, tumit tinggi. Geng ya. Ada cikgu-cikgu banyak orang tumit tinggi. Bunyi prok-prok, 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 prok-prok. Sudah. Naik tangga slow, naik tangga. Kita nak ikut dia lambat slow. Dia tumit tinggi naik biasa-biasa jatuh. Dia nak betul-betul. Saya turun tangga, cikgu tu kasut tumit tinggi dia ni cabut tapak cabut, slow je lah.
Dia tercabut tapak ustaz. Macam tu. Kesian dia. Kita kasut banyak lama tak pakai, cabut. Nah, baik, kalau dia pakai kasut tumit tinggi hak bunyi perak dengan tujuan yang sama untuk menarik perhatian lagi, haram. Hukum dia sama hak gelang kaki pun. Tapi kalau dia pakai memang dia minat kasut tumit tinggi, dia tidak ada tujuan untuk menarik perhatian, jadi makruh boleh tadi. Sebab bila dia jalan mesti kita dengar bunyi perak tahu dah ni siapa dia ni. Nah, sekolah ni dia seorang pakai, contoh lah. Jabat ni dia seorang pakai, kalau bunyi tu dia tu. Macam tu. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bahaya ada seorang sahabat cikgu, isteri kepada cikgu kawan saya. Dia gelecek kat mana tu, retak tumit. Jatuh tu retak tumit. Cuti kat sebulan. Balut. Nah, itu bahayanya kasut tumit tinggi kalau salah terjatuh dan sebagainya. Maka hukum memakai kasut tumit tinggi sama dengan loceng hati. Tengok niat apa dia. Bukan kata perempuan kita pun sama, kita tak boleh pakai gelang kaki, kita boleh pakai kasut yang agak tinggi tumit dia, yang bunyi dia sama. Cik Nasir, kasut Cik Nasir macam mana? Bunyi kruk-krak tumit dia tinggi tak boleh tak. Lelaki kalau tujuan dia dia bukan tujuan nak tarik perhatian, siapa nak tengok dia lelaki. Kalau nak tengok ni perempuan. Lelaki bila pakai kasut yang agak tinggi, tumit bunyi prok dan tujuan untuk bermegah dengan kasut dia yang mahal, hukum dia haram. Ulang semula. Lelaki yang memakai kasut tumit dia agak tinggi lah, bila jalan bunyi prok macam kasut tumit tinggi perempuan. Tapi bukan tujuan untuk menarik perhatian, tujuan untuk tunjuk dia tu duit banyak, boleh beli kasut macam tu. Walaupun tak berbunyi pun, kalau beli kasut mahal, pergi nak tunjuk dengan tujuan nak tunjuk pada kawan-kawan di pejabat kasut dia mahal, hukum dia sama juga. Hukumnya adalah haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pegawai kerajaan agak-agak di tubuh dia kena berapa ratus ringgit di tubuh dia sekali dia pakai. Tak tahu. Ini bukan pegawai kerajaan, ni pegawai majlis haiwan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Pegawai kerajaan dia ada satu elong khas untuk pegawai kerajaan. Dia ada yang dapat 400 ringgit dan sebagainya lah, tengok pangkat dia. Elong tu sebenarnya untuk dia beli pakai. Dia kena ada bush jacket, dia kena ada tie, dia kena ada baju, kena ada seluar panjang yang longgar, kasut. Satu tubuh tu sekurang-kurang pegawai awam dia kena harga satu tubuh dia RM500. Yang tak boleh ni daripada 30 ni. Kasut saja 200 lebih. Songkok 75 ke 100 ringgit. Kasut dengan songkok 300 lah. Seluar seluar 150, baju 150. Cukup lah. Tai lebih, tai 50. Bukan tai 500, dekat 700 seorang. Ada 1000 orang. Satu tubuh tu bila dia pakai pisuara. Dia tu saja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Macam tu lah. Baik, jadi kalau dia pakai benda mahal-mahal, tak yalah kasut mahal ke, seluar mahal ke, baju mahal ke, tujuan dia nak tunjuk pada sahabat-sahabat lain yang dia tu banyak duit, hukum dia sama lah. Haram. Tak boleh. Pakai kerana disuruh oleh majikan dia, dan pastikan tidak membazir yang melampau. Boleh lah, harus. Macam tu. Baik, jadi hukum hakam dia macam tu lah. Hukum halal haram ni banyak. Sebab tu kita kena main selalu, kita kena reti hukum halal haram ni. Sebab tidak kita akan melakukan dosa tanpa kita tahu dia tu dosa. Sebenarnya dosa, malaikat catat dosa, kita tak tahu benda tu dosa sebab kita tak ngaji berkaitan dengan hukum hakam halal dan juga haram. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesai tentang dia pakai sesuatu yang boleh mengeluarkan bunyi untuk menarik perhatian lelaki ajnabi kepada dia. Hukum dia tengok dululah. Hukum dia memang haram hak asal tu. Kalau tujuan menarik, kalau tak tujuan menarik perhatian pun dia akan jadi makruh. Sekurang-kurang hukum dia tak akan jadi harus untuk suami dia di rumah. Baik, dalam maksud ini juga dari segi hukumnya memakai seseorang wanita memakai wangian
dia nak pakai minyak wangi tu, dan bau-bauan yang mengharumkan sesiapa sahaja yang menghidunya untuk membangkitkan nafsu dan menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Apa hukum? Perempuan pakai minyak wangi dengan tujuan untuk menarik perhatian lelaki dengan wangian yang dia pakai. Nah, apa hukum dia? Tengok sabda Nabi SAW. Al-mar'atu iza staqtarat famarrat bil majlis fahiya kaza wa kaza, yakni zaniyatan. Maksudnya apabila seseorang wanita itu memakai wangian, dia pakai minyak wangi, lalu dia melintas tempat perkumpulan lelaki, maka dia itu begini dan begini cara jalan dia, dot situ, yang dimaksudkan sama dengan pelacur. Jadi perempuan yang pakai minyak wangi dengan tujuan, atau ada tujuan tu, dengan tujuan untuk menarik perhatian lelaki juga, untuk minat dengan dia, untuk tertarik dengan dia. Nah, maka Nabi kata dia tu seperti pelacur. Seperti pelacur. Dia bukan pelacur seperti lain, pelacur lain. Macam Nabi sebut, sesiapa yang ada apa dia belanja. Nah, ada belanja yang cukup dan ada kenderaan untuk pergi Mekah buat haji ni, orang buat haji ni. Duk pergi dah ni. Nah, kita pun tak lama dah nak masuk Zulhijjah, dan kita akan di Malaysia akan buat korban. Sahabat-sahabat kita pergi sana buat haji, kita di Malaysia buat korban lah. Bagi yang mampu lah. Pergi sana pun yang mampu, tapi wajib. Yang ni untuk yang mampu buat korban sunat. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi sebut siapa yang ada bekalan, yang ada kenderaan untuk pergi Mekah tapi dia tak pergi, falam yahuj famata, maka dia pun mati dalam tak pergi sedangkan dia mampu. Mata Yahudiyan atau Nasraniyan, mati dia seperti Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara lain seperti Yahudi Nasara lain. Ini pun sama, pelacur lain seperti pelacur lain. Nah, Yahudi Nasrani kafir. Walaupun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tapi menolak Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, kafir. Sebab kita kena terima semua nabi, terima Allah sebagai Tuhan yang disembah, dan kena terima seluruh perutusan Allah. Rasul-rasul dia utus semua kena terima, tolak seorang sahaja, kafir. Maka Yahudi Nasara menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kafir. Mereka kafir, tapi hak tak pergi haji ni tidak kafir. Dia seperti Yahudi, artinya seperti perangai Yahudi yang suka membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan kalau baca juzuk yang pertama tu, cerita bab Yahudi tak habis-habis. Bagaimana mereka membantah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tak pergi haji ni, walaupun dia sudah mampu, ada kenderaan, dah panggil dah tabung haji, dah panggil, tapi tolak lagi, tak ada alasan, maka kalau dia mati sebelum pergi haji, mati seperti Yahudi Nasara, mati seperti orang yang suka membantah perintah Allah, tapi dia tetap Islam. Dia bukan seperti pada akidah, seperti pada perangai. Maka kita kena mandi dia, kita kena kapan dia, kita kena solat dia, dan kita tanam dia di perkuburan orang Islam. Dia masih Islam, cuma perangai dia macam Yahudi Nasara, lawan perintah Allah. Rukun Islam yang kelima tu sempurnakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, ini pun sama lah. Seperti pelacur, tapi dia bukan pelacur. Pelacur itu dosa besar, haram, dosa zina. Nah, dia kena disebat 100 kali sebab kalau dia masih dia belum berkahwin. Kalau dah berkahwin, direjam sampai mati, itu pelacur. Hak ni tak gitu. Perempuan hak pakai minyak wangi keluar rumah, kemudian ditujuan untuk menarik perhatian lelaki, dia seperti pelacur. Dia bukan pelacur, dia tak perlu disebat, dia tak perlu direjam, cuma dia perangai macam pelacur. Itu saja. Faham tak? Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Ibnu Hajar Al-Haytami memasukkan perempuan yang keluar rumah memakai minyak wangi yang boleh tujuan untuk menarik perhatian ni dalam kategori dosa-dosa besar. Kategori dosa-dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, satu hadis yang kedua. Dalam riwayat lain menyebut, ayyumma imra'atin istaqtarat
famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Maksudnya mana-mana wanita apabila dia memakai wangian lalu dia melintasi tempat duduk sekumpulan orang lelaki supaya mereka tercium baunya, lebih kurang tadi juga, maka dia samalah seperti wanita pelacur. Dua hadisnya sama aja lebih kurang. Sebab itu disebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani, inna khairat taibir rajul, sebaik-baik minyak wangi lelaki, ma zahara rihu, ialah minyak wangi yang kuat bau dia. Minyak wangi untuk lelaki ialah minyak wangi jenis bau dia kuat. Nah, bau dia kuat. Sebab dia lelaki, boleh bau kuat. Wa khafiya launuh, warna dia tidak terang sangat. Di segi warna lah, warna dia tidak berapa terang, tapi yang penting bau. Bau dia keras, hak lelaki ni. Dia kena pakai minyak wangi bau yang agak kuat. Dan warna minyak wangi itu agak tidak begitu terang. Itulah minyak wangi yang terbaik untuk lelaki. Wa khairu taubi an-nisa, dan sebaik-baik pewangi ataupun wangian bagi perempuan, ma zahara launuh, yang warna dia terang, wa khafiya rihu, bau dia ialah bau yang lembut. Sebab tu hari ni minyak wangi hak lelaki dia memang bau dia keras. Memang Nabi dah tentukan, bukan toki kedai buat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hadis ni, hadis Tirmizi, hadis sahih. Nah, Nabi sudah bagi beza dah. Lelaki bila pakai minyak wangi, pakai yang keras, yang kuat-kuat bau tu. Perempuan bila pakai minyak wangi, pakai yang lembut-lembut, yang tidak keras bau. Tujuan untuk menutup bau tubuh dia saja, bukan tujuan untuk menarik perhatian lelaki bila dia lalu tu. Nah, jadi bila perempuan lalu tu, bau dia kuat, maka minyak wangi dia tu salah pakai. Kalau tuan-tuan bani teguk. Cik nasib bani. Perempuan lalu, wangi ni Ustaz, wangi kuat ni tak boleh pakai ni. Haram bani. Wangi tak payah lah. Takut orang terajang dengan dia. No, kalau adik-adik kita tak apa. Orang asing kita tak kenal wangi dia macam mana. Cuma kita ambil yang zalika ad'aful iman sajalah. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa dalam kalangan kamu yang melihat kemungkaran. Perempuan pakai minyak wangi yang kuat ni satu benda mungkar. Melihat, mengetahui sama. Ra'a ni melihat, mengetahui sama. Sesiapa yang melihat ataupun mengetahui kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat, falyughayyirhu biyadihi, dia kena ubah dengan kuasa dia. Mana kalau suami kena ubah isteri dia, tak boleh pakai minyak wangi kasar ni, bau kuat, pakai yang bau lembut-lembut je. Anak dia tu semua ubah kuasa dia kena ubah tu. Dia tak boleh pakai lidah yang tu, dia kena ubah dengan kuasa. Mana dia wajibkan, jangan pakai, ambil minyak wangi, lempar bawah. Jangan say betul, lempar buat apa, membazir orang gini pula, membazir. Ambil kita pakailah kuat. Han tak boleh pakai, ni abah boleh pakai, ni adik lelaki boleh pakai, ni abang pada lelaki. Han tak boleh pakai kuat, nak cari lembut. Nak bagi hilang bau, bukan nak bagi bau kau orang. Nak bagi hilang bau tubuh hang saja. Ubah dengan kuasa kita, hak kita berkuasa di atasnya. Faman lam yastati' fa bilisani. Tapi kalau kita tak mampu, kita tak ada kuasa atas dia, maka lu ubah dengan nasihat sudah. Dia dengar, alhamdulillah, tak dengar sudah. Lepas dah kita punya tanggungjawab. Wa man lam yastati' fa biqalbi. Tak boleh juga nak nasihat pun tak berani, tengok muka macam rimu abu beranak. Pernah tengok rimu abu beranak? Aku tak pernah tengok. Kucing dah, kucing. Buat itu, Allah. Kucing pun beranak, kita pergi dekat tu kucing rimau. Lembu tak tahu tanya dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, muka macam kucing bau beranak, macam rimau bau beranak. Nak tegur orang, dia bawah balik. Benci di hati sudah. Benci di hati, wa zalika adhaful iman. Itulah iman hak paling lemah, masih ada. Sebab dia benci tu, dia masih ada iman. Kalau dia benci tak ada, dia tidak ada iman. Baru dia suka dengan maksiat, dia suka dengan kemungkaran, maka iman dia sudah down.
jatuh terus. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam itulah. Okey, kesimpulannya, kita tahu bahawa Islam tidak memaksa kaum wanita. Okey, sebelum masuk kesimpulan, saya tak habis lagi tentang minyak wangi ni. Jadi fatwa-fatwa mufti kita di Malaysia hari ini, jadi perempuan taklah kata sampai tak boleh pakai minyak wangi bila keluar rumah. Hadis Nabi sebut ini, mereka memakai minyak wangi yang kuat satu. Dan tujuan mereka untuk menarik perhatian lelaki supaya menghidu bau wangi daripada tubuh dia tu. Tapi kalau dia pakai minyak wangi macam hadis saya baca tadi, hadis sahih tadi, minyak wangi tapi dia lembut, tak bau kuat sangat. Bila selisih pun payahlah nak bau tu, tak berapa bau sangat. Tapi taklah bau busuk tubuh dia tak bau, tapi wangi pun tak dapat dikesan sangat. Dan dia bukan tujuan untuk menarik perhatian siapa-siapa. Bolehlah pakai. Tu nak bagi habis dulu, takut tak habis kata tak boleh pakai minyak wangi pula. Boleh. Syarat dia lembut dan bukan untuk tujuan menarik perhatian. Kalau minyak wangi itu kuat, walaupun bukan tujuan untuk menarik perhatian, tak boleh juga. Ingat boleh. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kesimpulan dia simpul semua sekali lah bab tabarus ni. Kita tahu bahawa Islam tidak memaksa kaum wanita supaya duduk di dalam rumah sahaja, tidak keluar dari rumahnya melainkan kubur. Islam bukanlah satu agama yang macam tu lah, yang tak bagi perempuan keluar dari rumah kecuali pergi kubur mati usung keluar rumah pergi atas kubur. Hak tu keluar rumah. Taklah sampai tahu tu Islam ni. Sebagaimana yang didakwakan oleh setengah orang hak tak faham Islam. Dia tak faham, dia pandai-pandai buat dakwaan kata Islam melarang perempuan-perempuan dia keluar rumah. Mereka ni tak boleh keluar langsung. Tidak, bukan macam tu. Bahkan Islam membenarkan wanita keluar untuk menunaikan solat. Ni mai solat boleh. Tapi datang dengan suami dia lah. Perempuan bila nak datang masjid, dia ada syarat. Datang dengan suami dia. Kalau tak nikah lagi dengan ayah dia, ataupun dengan adik abang dia, jangan berseorangan. Ataupun dia datang dengan perempuan-perempuan lain yang baik-baik. Datang masjid semua baik, kecuali nak curi duit masjid nak curi beg tangan di belakang. Dia datang juga pakai kelekong tapi curi lari balik. Orang solat dia curi, cabut. Itu jahat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kemudian tak boleh memakai pakaian tabarus tadilah yang menonjolkan dia tu, tak boleh bermakeup dan sebagainya. Tak boleh pakai minyak wangi yang terlampau wangi ni. Tak boleh. Jaga nak datang masjid tapi jaga dia punya syarat-syarat dia. Baik tuan-tuan, boleh untuk menunaikan solat jemaah, mencari ilmu ni, duduk mengaji ni, mencari ilmu fardu ain dan memenuhi keperluan dirinya serta kepentingan agama. Keperluan diri, kalau dia nak beli barang, tak ada orang dia nak boleh suruh beli. Suami tak ada di rumah, anak tak ada, jiran pun tak ada, contohlah. Maka dia boleh keluar pergi kedai sah. Keperluan kan dia nak kena beli benda tu, boleh. Sekadar itulah balik semula. Jangan pergi melila kata. Sekadar untuk memenuhi keperluan. Ataupun dia terpaksa bekerja. Suami dia gaji tidak memadai, tidak mencukupi gaji suami, gaji minimum sahaja. Dia ada kelulusan, dia boleh kerja. Dia boleh kerja. Untuk keluar rumah pergi bekerja untuk memenuhi keperluan. Itu maksud dia, memenuhi keperluan dia. Boleh keluar rumah. Serta kepentingan agama. Kalau dia jadi ustazah, boleh berdakwah, dia boleh pergi berdakwah ustazah untuk keperluan agama. Dan dunianya adalah dibolehkan. Bukan mereka ini dikurung, tak boleh keluar kecuali pergi kubur tanam dah. Islam membenarkan tapi syarat-syarat dia tadi. Sebagai contoh yang dilakukan oleh isteri-isteri para sahabat dan generasi yang datang selepas mereka, dikira dari sebaik-baik zaman. Sahabat, kemudian tabi'in dan sebagainya, itu sebaik-baik zaman tu, 3 kurun tu. Di antara mereka ada yang keluar untuk menyertai kaum lelaki dalam peperangan, ada keluar membantu untuk mengubati pejuang-pejuang Islam dalam penaklukan dan dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, berterusan kepada zaman para khalifah yang 4 dan pemimpin-pemimpin Islam yang lain. Boleh, tak salah. Baik, Rasulullah SAW pernah berkata kepada isterinya Saudah radhiyallahu anha,
qad azinallahu lakun an takhrujna lihawaijikum. Maksudnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan kamu, yakni kaum wanita, keluar untuk memenuhi urusan-urusan kamu. Hadis Bukhari. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, iza sta'zanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha. Maksudnya apabila salah seorang isteri kamu meminta izin pergi ke masjid, maka janganlah melarangnya. Tak dilarang. Patut kita ajak bini pergi masjid. Ajak bini pergi masjid sama-sama dengar kuliah. Kita tak payah dah mengajak dia. Sebab dia duduk dengar ustaz dia. Kita duduk sebelah sini, dia duduk sebelah sana. Jadi kita dah selesai, tak wajib dah mengajar. Bila kita tak bawa dia, kita wajib balik mengajar dia dengan apa yang kita mengaji. Nyusah tak Cik Nasir? Tak nyusah lah bawa bini balik mengajar. Tu Cik Nasir dia buat rakaman tu, dia balik buka kat bini dia tu. Tu cara dia. Tu aku bagi dia buat rakaman sini ya. Balik bini dia tengok, dia tak ajak dah. Dia tengok ustaz kata apa tadi. Macam tu. Ustaz kata, kena benarkan suami menikah baru. Tengok dia buat hujah. Baik tuan-tuan, saya minta muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Dia minta lagi lah, dia minta nak pergi mengaji lagi lah, kita kena bagi mengaji apa? Fardu ain. Yang bukan fardu ain terpulang pada kita. Kalau kita rasa selamat isteri kita pergi ni, pergilah dia pergi. Kalau bukan fardu ain. Kalau fardu ain wajib kita bagi. Wajib kita bagi dia pergi belajar. Kalau tak bagi, kita wajib mengajar dia di rumah. Yang bukan fardu ain, mengaji qasidah bukan fardu ain. Mengaji qasidah. Qasidah bukan fardu ain. Sunat ialah kalau nak ngaji pun. Nak kenduri, nak qasidah. Tak kerti qasidah malu kau orang. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian, qasidah hak bahagian wanita lah. Hak laki-laki berqasidah. Hak perempuan berqasidah. Jadi dia nak minta izin dengan suami nak pergi qasidah. Mengaji masjid tak pergi. Mengaji masjid, suami ajak jom kita mengaji fardu ain, kita fiqh, kita akidah. Tak nak pergi, tak minat. Ustaz tu jahat. Kata kau orang. Tapi qasidah nak mengaji, tak boleh. Suami kata, aku takkan benarkan kamu mengaji benar sunnah, tinggal benar wajib. Dia ada, itu tak apa, dia boleh menegur. Tapi kalau fardu ain dia tak dilarang. Bahkan dia wajib mengajar isteri dia untuk belajar fardu ain, ataupun dia wajib mengajar isteri dia fardu ain. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang tu. Hadis lain, dalam hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Maksudnya jangan kamu melarang hamba-hamba Allah, iaitu kaum wanitanya, dari pergi ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, tapi jaga syarat-syarat tadi ni. Baik, selesai, kita tutup tutup 5 minit ni. Okey. Sebahagian ulama yang mengambil sikap keras menetapkan seorang wanita itu diharamkan memandang kepada lelaki pada anggotanya yang boleh dilihat sahaja. Jadi pada anggotanya yang boleh dilihat sahaja ni tidak ada dalam teks asal kitab halal dan haram. Saya akan baca balik teks asal dia. Saya baca pun pelik. Maka saya buka balik teks asal. Saya ada teks asal dia, kitab asal sahara. Baik, kitab asal bunyi gini. Wa qad zahaba ba'dul ulama. Dan sesungguhnya telah berfatwa, telah memberi pendapat sebahagian ulama. Al-mutasyaddidin, yang agak ketat dalam fatwa mereka. Syadid ni yang agak ketat dalam fatwa. Fatwa ni ada yang fatwa yang ketat, ada fatwa yang agak longgar. Yusuf Al-Qaradawi, dia fatwa dia agak longgar. Dia termasuk dalam ulama moderate, ulama yang sederhana. Fatwa dia pun sederhana. Dia tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Ini fatwa Qaradawi. Kita sedang membaca fatwa Al-Qaradawi, tapi bukan kitab fatwa, kitab halal haram yang dia tulis. Sama lah kitab halal haram dengan fatwa dia sama. Dia sederhana. Maka disebut setengah ulama yang agak keras dalam fatwa berfatwa ila annal mar'ata, sesungguhnya perempuan yuhramu alaiha, haram atas mereka, an tanzura ila ayyi juz'in minar rajul,
haram perempuan ini melihat kepada mana-mana anggota lelaki. Itu hak sah. Hak terjemah ni ikut lain lah. Nah, sebahagian ulama yang mengambil sikap keras menetapkan seorang wanita itu diharamkan memandang kepada lelaki pada anggotanya yang dibolehkan saja. Jadi pelik lah. Maka siap kanser yang dibolehkan saja tu kanser. Jadi bunyi gini. Sebahagian ulama yang mengambil sikap keras menetapkan seorang wanita itu diharamkan memandang kepada lelaki pada tambah atas mana-mana anggotanya, full stop. Macam tu. Faham? Full stop. Titik lah. Kalau Bali cakap itu full stop. Titik. Bahasa Bali nak terang sikit. Baik, jadi ada pendapat ulama yang keras, kata Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi, perempuan tak boleh melihat langsung pada lelaki. Hak aurat, bahagian aurat memang tak boleh dah. Hak bukan aurat pun tak boleh. Kita dah baca dulu kan. Saya dah sebut dulu ni. Dia lebih cenderung, Qaradawi lebih cenderung, lebih miring kepada pendapat dalam bab ni. Melihat ni pendapat Hanafiyah dan juga Hanabilah. Ini pendapat mazhab Hanafi dan juga Hanbali. Syafi'i saya sebut dah. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan tidak dibenarkan melihat lelaki sama ada kepada aurat ataupun kepada bukan aurat tanpa sebab yang munasabah. Maknanya mazhab Syafi'i memang ketat dalam bab memandang. Qaradawi dia tak ambil pendapat Syafi'i, dia ambil Hanabilah dan juga Hanafiyah. Maka dia sebut al-mutasyaddidin di sini tu dia fokus kepada mazhab Syafi'i lah sebenarnya. Tak boleh lihat langsung. Kecuali ada sebab-sebab yang boleh melihat. Jadi kita pun kalau nak ikut hak ni, hak betul-betul pure Syafi'i, memang kita pun tak boleh buat apa-apa. Maka kita nak terpulang pada kita, kalau kita nak jaga mazhab Syafi'i, kita tak boleh perempuan tak boleh langsung. Tanpa sebab munasabah tidak boleh melihat ada lelaki. Dia kena mengalih pandangan mata. Baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Berdalilkan apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Nabhan. Nabhan ni maula, yakni hamba kepada Ummi Salamah. Ummi Salamah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Hasan Al-Basri juga hamba maula kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah lah yang menetapkan nama Al-Hasan. Bila sudah dia bebaskan hamba perempuan dia, Ibu Hasan ni Al-Basri. Maka lepas tu dia beranak, dia pergi jumpa. Lepas dia beranak tu dia bawa anak dia pergi jumpa Ummu Salamah, tu bekas tuan dia, isteri Nabi ni. Ummu Salamah tanya, "Bu, nama apa?" Dia tak nama lagi. Dia kata, "Saya letakkan nama dia Al-Hasan." Al-Hasan. Lepas tu dia belajar di Basrah, maka digelar Al-Hasan Basri. Bukan di Bali. Bali Hasan Balini. Baik, maula hamba Ummi Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ummi Salamah radhiyallahu anha sendiri dan juga kepada Maimunah. Maimunah seorang lagi isteri dia. Kedua-dua isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu nama dia Maimunah, satu lagi nama dia ialah Ummu Salamah. Baik, ketika datang Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhuma yang buta mata. Alhamdulillah, Ummi Maktum. Ulama sirah, ulama sejarah tak tahu nama bapa dia. Mereka cuma tahu nama ibu dia. Sebab tu dia disebut Abdullah bin Ummi Maktum. Bin ibu, orang tak tahu mak dia, ayah dia nama apa. Macam tu. Dia ada bapa tapi ulama sirah hari ni tak tahu nama bapa dia. Maka mereka hanya letak Ummu Maktum. Abdullah bin Ummu Maktum. Macam tu. Dia buta surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad muka dia naik masam dan dia tidak melihat, dia berpaling daripada seorang yang buta datang jumpa Nabi. Yang buta tu Abdullah Ummu Maktum. Nabi tengah duduk ceramah pada geng-geng Abu Jahal. Betul dia datang. Nabi macam tak layan dia lah. Itu surah Abasa. Baik, rujuk surah tu. Nak tengok dia punya kisah dia macam mana. Baik, Abdullah bin Maktum ni dia buta, orang buta matanya. Dia juga salah seorang daripada muazzin Nabi. Muazzin Nabi ada dua, satu Bilal Ar-Rabah, yang kedua Abdullah bin Maktum.
Baik, sedangkan kedua isterinya berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada isterinya, "Tutuplah aurat kamu daripadanya. Abdullah ni buta. Nak tutup buat apa lagi, dia bukan nampak. Kalau tak pakai tudung pun dia bukan nampak, dia buta. Buta betul, bukan buta main-main. Bukan buta hak pergi jalan tu. Hak kutip duit tu. Masa kutip duit buta, lepas tu celek balik. Ni buta betul-betul. Apa nak pakai tudung pula, bukan tutup. Dia bukan nampak." Macam tu. Nabi sebut, "Tutuplah aurat kamu daripadanya." Lalu mereka ni Maimunah, isteri Nabi, dan juga Ummu Salamah pun katalah, menjawab. Isteri suka menjawab tu. Tak nikah, tak tahu kan. Lalu mereka menjawab, "Bukankah dia seorang buta?" "Tutup apa? Dia buta." Tapi taklah kasar macam tu, aku kasar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tetapi adakah kamu berdua pun buta? Bukankah kamu berdua dapat melihatnya?" Hadis ni macam Nabi tak bagi melihat lelaki. Hak dia buta tu tak apalah. Hak kamu pun tak boleh tengok dia. Walaupun dia buta, kamu tak boleh tengok dia. Makna tak boleh tengok lelaki lah. Jadi berpandukan hadis ni, kata Yusuf Qaradawi, kumpulan ulama-ulama hak sebab ni jumhur sebenarnya. Ni jumhur sebenarnya. Nah, yang dia kata keras ini, dia kata tak boleh melihat kepada lelaki kecuali darurat. Baik, ataupun bersebab lah. Baik, jadi mereka berdalilkan hadis ini. Kata Profesor Yusuf Al-Qaradawi, dalam hal ini, para penyelidik ahli hadis, ulama hadis, mengatakan bahawa hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih pada pandangan para periwayat hadis, kerana perawinya daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, iaitu Nabahan perawi dia, maula hamba Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dia adalah antara yang tidak dijadikan dalil atau hujah dari periwayatan hadisnya. Itu kata Yusuf Al-Qaradawi dhaif. Imam Nawawi kata hasan. Ini biasalah ulama hadis tidak sama pendapat. Imam Nawawi adalah ulama mazhab Syafi'i. Dia mengatakan hadis ini hasan. Qaradawi dia kata hadis ini tidak sahih. Mana bila tidak sahih, tidak boleh jadi hujjah dalam hukum halal haram. Hadis bila dia dhaif, tidak boleh jadi hujjah dalam hukum halal haram. Cuma dalam fadhail a'mal sahaja boleh buat. Ini halal haram mesti hadis yang sahih. Baik tuan-tuan. Jadi kata Qaradawi tak boleh pakai hadis ni. Maka tak boleh berhujah kata perempuan tidak boleh melihat langsung kepada mana-mana juzuk anggota lelaki. Baik, dia jika hadis itu sahih, sanad dia kata tidak lemah pada sanad. Kita tak tahu Nabi cakap ke tidak, tak tahu benar tu. Kita berpandukan sanad. Kalau sanad tu lemah, kita hukum hadis tu lemah lah. Kalau sanad tu kuat, kita hukum hadis tu kuat. Tapi kalau sebenarnya Nabi cakap macam tu, cuma sanad saja lemah. Hadis sahih, cuma sanad je lemah. Maksud dia, kalau ditakdirkan hadis itu sahih. Maka kemungkinan perintah Nabi SAW itu sebagai larangan keras kepada isteri-isteri baginda SAW disebabkan kehormatan dirinya, sebagaimana yang ditegaskan ke atas mereka juga dalam isu hijab atau menutup diri. Maknanya kalau hadis itu sahih untuk isteri dia sajalah, bukan untuk orang lain. Qaradawi kata macam tu dalam ulasan dia. Itu yang Qaradawi punya. Ulama lain kata lagu lain pula. Itu biasalah dalam fiqh. Fiqh kalau tak khilaf, tak namalah fiqh. Cuma bila kita baca buku dia, mana ni fatwa dia lah. Fatwa Qaradawi, dia lebih miring kepada Hanabilah dan juga Hanafiyah dalam bab ni lah. Jadi kita pun pakai hak ni lebih orang panggil sesuai lah. Kalau perempuan tak boleh tengok langsung, dia nak keluar rumah macam mana. Jadi susah lah macam tu. Bila ada yang longgar, kita boleh ambil pendapat yang agak sedikit longgar dalam fatwa. Fatwa tak apa. Fatwa ni dia bukan berpandukan mazhab. Dia nak bagi masalah manusia boleh dijaga. Kalau pendapat ketat ni payah nak buat, kita boleh pergi pendapat yang kurang ketat, yang agak longgar. Ulama-ulama pesan kalau untuk diri sendiri kita ambil yang ketat. Untuk fatwa kepada diri sendiri, kalau kita ni ustaz lah, kalau kita ni mufti lah, kita ambil fatwa yang ketat untuk diri kita. Fatwa yang agak longgar kita bagi pada orang awam. Tidak kalau kita bagi ketat pada orang awam, jadi masyarakat kita akan jadi masalah sikit lah. Benar-benar ketat sangat, keras sangat dalam fatwa. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis itu dia kata hadis sahih. Jadi ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dia kata dhaif, yang sahih hadis ni
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Fatimah bint Qais. Ambil masa sikit an taqdiya iddataha fi baiti ummi Syarik summa istadrak faqala tilka imra'atun yaghshaha ashabi i'taddi inda ibni ummi Maktum fa innahu rajulun a'ma tada'ina siyabaka wala yaraki atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Habis hadis ni habis. Maksudnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah bin Qais supaya menghabiskan iddahnya di rumah Ummi Syarik. Dan Fatimah binti Qais ini diceraikan oleh suaminya talak 3. Talak 3 dan dia takut suami dia mengapa-apakan dia, dah marah sangat. Talak 3 ni cerai marah lah. Jadi dia beredah di rumah pun tak ada guna sebab cerai talak 3 tak boleh rujuk dah. Maka dia nak disuruh pergi beredah 3 kali suci kalau masih ada iddah lah. Kalau masih ada haid tu di rumah Ummi Syarik perempuan. Ummi Syarik ni perempuan juga. Jadi pergi beredah tumpang rumah Ummi Syarik. Tetapi kemudian mengubah perintah. Kemudian Nabi ubah perintah seraya berkata perempuan itu iaitu Ummi Syarik seringkali disibukkan oleh sahabat-sahabatku. Ummi Syarik ni orang yang miskin. Jadi ramai orang sahabat-sahabat Nabi pi ziarah dia hak lelaki ni, pi ziarah dia. Dia banyak duk pi ziarah hak lelaki. Kalau Fatimah binti Qais ada di situ, jadi mereka akan melihat dia. Mereka akan melihat dia dan dia akan melihat mereka, hak lelaki ni. Nabi nak jaga dia punya marwah dia tu. Tak payah pergi duduk situ lah. Sebab ramai lelaki pergi ziarah Nabi Syarif ni. Sahabat-sahabat Nabi tu lah. Kamu pergi rumah Abdullah Maktum hak buta mata tadi, hak buta mata. Hadis untuk Abdullah Maktum juga hak buta mata. Nak pergi duduk rumah dia. Kerana sesungguhnya dia itu seorang yang buta. Bila engkau menanggalkan pakaian, kalau buka pakaian, Ibnu Ummi Maktum tidak dapat melihatmu. Hadis ni, hak sini Nabi kata boleh. Sebab dia tak nampak. Makna dia ni boleh melihat Ummi Maktum, Abdullah bin Maktum hak lelaki itu. Cuma Abdullah bin Maktum saja tak boleh melihat dia. Hadis ni seolah-olah nak cerita yang kata perempuan boleh melihat lelaki. Tapi bukan pada aurat lah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka yang inilah yang sahih kata dia. Hak atas tadi itu dhaif, tidak boleh jadikan hujah dalam hukum. Baik. Walau bagaimanapun kata Imam An-Nawawi balik. Dia kata yang berhujah dengan hadis ni tak boleh juga. Sebab Quran sebut wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Jadi benar-benarnya khilaf. Kalau kita nak rujuk mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Tak boleh. Tapi bila merujuk mazhab lain maka dilonggarkan sedikit untuk perempuan melihat kepada lelaki yang pada bukan aurat dia. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi macam tu, saya nak cerita tu. Sebab kitab yang kita baca, dia bukan mazhab Syafi'i, saya ada sebut lama orang. Dia adalah kitab tarjih pendapat, dia macam kitab fatwa. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekadar itu. Kita akan sambung nanti layanan isteri terhadap tetamu suami. Bila tetamu suami hak lelaki datang rumah, bolehkah isteri ni bawa hidangan keluar, pergi layan kawan-kawan lelaki suami dia. Dan dia melihat kepada lelaki itu dan lelaki tetamu suami melihat kepada dia. Boleh atau tidak? Coming soon. 2 minggu lagi insya-Allah. Minggu depan masalah imam. Seminggu sekali lagi insya-Allah kita masuk situ. Baik, jom kita lewat dah. Jadi saya tak jawab soalan lah. Kalau ada pun tu tak ada lagi bagus. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.